Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu mengharapkan awak semua dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan ulang kaji matematik bagi tahun 4 Pradiagnostik bulan 8 tahun 2020. Okey, sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan dulu kata kunci yang pertama. Ini kata kunci ini diperlukan sebagai bukti bahawa awak telah melihat video cikgu. Okey, jadi kata kunci ini awak akan masukkan dalam URL Google Drive yang cikgu akan masukkan bersama-sama dalam WhatsApp tu. So awak boleh tekan, masukkan nama awak, kelas awak dan juga kata kunci tu dan jawab sikitlah beberapa soalan yang ada dalam tu. Okey, cikgu harapkan kalau ada apa-apa masalah awak boleh kontak cikgu lah berdasarkan video yang telah cikgu berikan ni. Okey, cikgu juga akan serahkan juga kertas ataupun PDF ni soalan ni dalam bentuk PDF dalam WhatsApp group. So ibu bapa yang ada kesempatan, yang rasa tak ada masalah untuk nak print, boleh print dan boleh minta anak-anak buat latihan ni sebagai ulang kaji pada malam ini ataupun pada hari Isnin dan sebagainya sebelum peperiksaan dijalankan pada minggu depan. Sebagai usaha untuk awak belajar lah di rumah sebab kita tak nak buat kelas tambahan disebabkan PKP ni. Jadi awak gunakan bahan pembelajaran yang cikgu berikan ini sebagai latihan di rumah. Okey, cikgu harap sangat awak buat latihan ni bersama-sama dengan ibu bapa awak sebagai tanda sokongan awak kepada cikgu. Cikgu pun bersusah payah untuk buat video ni untuk awak. Jadi cikgu harap awak pun bolehlah bersusah payah untuk diri sendiri. Okey, insya-Allah kalau awak usaha, insya-Allah awak akan boleh berjaya. Dan cikgu mengharapkan awak dapat lulusan yang cemerlang dalam diagnostik bulan 8 ni. Okey, kata kunci yang pertama dia ialah SKKB boleh. Okey, kata kunci yang pertama ialah SKKB boleh. So nanti awak akan tuliskanlah dalam URL tu nanti . Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Tambahkan 1450 dengan 35,980. Okey, kita tambahkan. Kita ambil dulu nombor yang panjang sikit lah . Kita letak dulu sebab tambah ni tak ada masalah. Siapa atas, siapa bawah kan. Okey, jadi kita ambil nombor yang panjang dulu. So nombor yang pendek sikit ni kita tulis kat bawah. Okey, gunakan pembaris, awak garis elok-elok. So awak tambahkan 0, 0, 8 tambah 5, 13. 9 tambah 1, 10. Tambah 4, 14. Ini 7. Dan sini 3. Oleh itu jawapan dia ialah 37,430. Dapatlah 2 markah. Okey, untuk jalan kerja dan juga jawapan. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Tolakkan 9,830 daripada 87,223. Wakilkan jawapan kamu dengan menggunakan dekat-dekat. Tahu tak dekat-dekat tu apa? Okey, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, so cikgu akan tunjukkan dekat-dekat tu macam mana. Tapi kita kena guna operasi tolak dulu. Kita ambil nombor yang paling besar, tolak dengan nombor yang terkecil. So 87,000 ni besar, so tolaklah dengan 9,000. Jangan salah tolak, salah pilih nombor. Sebab kalau awak salah letak nombor, nanti jawapan awak akan salah. Dia tak sama macam soalan tambah tak ada masalah siapa atas siapa bawah. Tapi untuk tolak kita kena tahu siapa besar, siapa kecil. Ni 9,000 lagi kecil kan. So kita tolak lah. So kita tolak. Sini 3. Pinjam 1. 12 tolak 3 9. Okey, 1 tolak 8 tak boleh. Sini jadi 6. 11 tolak 8 3. Okey, 6 tolak 9 tak boleh. Sini 7. So 16 tolak 9. Jawapan dia ialah 7. Okey, kemudian sini pun 7. So jawapan dia ialah 77,393. Okey, bila nak buat dekat-dekat ni dia ada macam satu garis macam ni. Bentuk petak macam ni lah kan. Okey, kemudian dia ada palang. Palang tu bergantung kepada berapa nilai tempat yang dia ada lah. Macam soalan ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 palang lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ini untuk sah, ini untuk puluh, ini untuk ratus, ini untuk ribu, ini untuk puluh ribu. Okay, so kalau sah ada 3, jadi kita lukislah 3. 1, 2, 3. Okay, ini ada 9, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yang ni ada 3, so ratus ada 3, 3 lah. 1,
2, 3. Okey, untuk ribu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10,000 pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So inilah dia punya dekat-dekat dia untuk menunjukkan bahawa ini adalah 77,393. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Bundarkan 45,620 kepada ribu terdekat. So kita akan salin dulu nombor ni. 45,620 bundarkan kepada ribu terdekat. Bermaksud ni nombor 5 ni adalah ribu. Okey, kita akan tunjukkan kawan sebelah nombor apa? Nombor 6. So nombor 6 ni adalah nombor miskin. Minta maaf, nombor kaya. Bila nombor kaya bermaksud nombor kaya ialah lebih daripada 5. 5 dah lebih. Contohnya 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah nombor kaya. Nombor miskin ialah 0, 1, 2, 3, 4. Kalau awak jumpa nombor miskin, awak tak perlu buat apa-apa pun dekat yang kena bulat ni. Okey, kalau contoh dia tunjuk sebelah tu nombor kaya, bermaksud nombor yang kena bulat tu kena tambah 1. Sebab 6 ni nombor kaya, so cikgu tambah 1. So belakang ni akan jadi kosong, belakang ni jadi kosong, belakang ni memang dah kosong. So salin balik. Jawapan dia ialah 46,000. Selesai. Belakang semua jadi kosong. Sebab 5 tambah 1, 6. Belakang akan jadi kosong. So bila bundar kepada ribu terdekat, dia akan jadi 46,000. Selesai dah soalan nombor 3. Okay, kita next. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4 pula. Okay, soalan nombor 4. Tuliskan rajah di bawah ini kepada pecahan tak wajar dan nombor bercampur. So pecahan tak wajar cikgu tulisnya pecahan tak wajar. So yang bawah ni tu nombor bercampur NB. Okey, cikgu tulis macam tu lah. Okey, pecahan tak wajar bermaksud pecahan tu dia punya nilai penyebut dia lebih kecil daripada pengangka. Maksud atas lagi besar lah, bawah ni kecil. Okey, so kita akan kira berapa yang warna hitam lah. Sebab kat sini kan. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kita akan dapat 11. Mana datangnya 11 tu? 11 tu datang daripada yang berlorik warna hitam tu. Okey, bawah ni, okey, ramai yang salah. Dia akan kira warna putih. Itu yang salah tu. Kita tak ada libatkan warna putih pun dalam soalan ni. So sebenarnya kita kena kira dalam satu kumpulan je ada berapa. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya ada 7. Satu kumpulan tu ada 7. Yang ni pun sama kan. Jadi 7 jugalah. Okay, so maksudnya dia akan jadi 11/7. Itu yang betul. Okay, sekarang ni tukarkan pula kepada nombor bercampur. Okey, nombor bercampur maksudnya kita kena guna kaedah yang cikgu ajar sebelum ni. Sama ada kita boleh guna poket Doraemon ataupun kita boleh guna bontot beruk atau punggung beruk. Okey, awak terpulang lah, sepulang pada awal lah. Kalau awak nak guna poket Doraemon boleh, nak pakai punggung beruk pun boleh. Okey, mana yang awak rasa senang lah. Jadi tapi cikgu nak guna punggung beruk, so kita guna operasi bahagi. 11 bahagi dengan 7. Sebab ni 11 bahagi dengan 7. Dia soalan yang sama, jadi samalah. Takkan nak guna nombor lain pula. 11 bahagi 7. So 7 darab 1, 7. Bila tolak, baki dia 4. So kita punggung beruk, keluarkan taik kat sini. Okey, so kat sini 1, 1. Okey, macam tu. Kemudian ni nombor apa? Nombor 4 kan. So nombor 4 ni naik atas, 4. Okey, bawah ni nombor apa? 7. Dia mesti sama. 7 ni sama dengan 7 ni. So inilah nombor bercampur. Kenapa dia panggil nombor bercampur? Sebab dia ada pecahan, dia ada nombor besar. Sebab tu dia panggil bercampur. Kenapa tak wajar? Sebab atas ni besar, bawah ni kecil. So awak kena ingat tu. Cikgu ulang balik sebab soalan ni agak sangat penting, banyak keluar. Okey, untuk yang atas tak wajar ialah kira semua yang berwarna hitam. Bawah ialah dalam kumpulan tu ada berapa semuanya dalam satu kumpulan. Bukannya kira semua sekali. Kalau kira semua sekali salah. Kalau awak kira semua sekali jadi 14. Jadi 11/14. Ada ke 11/14 pecahan tak wajar? Tak kan? So sebenarnya 11/7 satu kumpulan je. Okey, untuk soalan ni pun dia boleh juga tengok gambar. Contohnya tengok satu kumpulan lengkap ada berapa? 1. Kemudian awak kira pula berapa yang tak lengkap. Ada 1, 2, 3, 4. Satu tulis 4. 7 kenapa? Sebab satu kumpulan ada 7. So jawapannya 1/4/7. Selesai untuk soalan nombor 4. Okay, kita pergi pada soalan nombor 5 pula. Puan Nosiah ada 12 meter rebin.
Mula-mula dia menggunakan, bila sebut guna, maksudnya guna operasi apa? Tolak. 3.5 reben untuk menghias hadiah. Okey, untuk menghias hadiah. Okey, dan 2.75 meter lagi digunakan untuk gimmick reben perasmian. Berapakah baki reben yang masih ada? Maksudnya berapa yang tak digunakan lah. So kita guna operasi tolak. So kita ambil 12 meter ni, tolak ni dapatlah yang tak guna. Okey, boleh buat yang matematik dulu ataupun terus buat penyelesaian. 12 tolak 3.5. Okey, yang ini yang ramai yang salah. Nanti dia tulis 3 kat sini, 5 kat sini, salah. 12 tu titik dia dekat belakang. So awak kena letak kosong macam ni. Ni yang betul punya. Okey, 12 titik kosong meter. Lepas tu meter. Tolak kan. Salin dulu meter. 0.5 tak boleh pinjam. Sini 1, sini 10. 10 tolak 5, 5. 1 tolak 3 tak boleh. Sebenarnya 11 ni. 11 tolak 3, jawapan dia 8. So 8.5 meter. Belum siap lagi. Salin balik. Sebab kena tolak lagi dengan 2.75. So kita ambil 8.5 tolak dengan 2.75 meter. Yang ni pun meter. Nak buat apa dekat ruangan sini? Cikgu cakap kalau ni kena letak kosong. Betul tak? So letak kosong dekat situ. So meter. Okey, tolak. Pinjam. Sini dapat 4. Sini dapat 10. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 7 tak boleh. Sini jadi 7. 14. 14 tolak 7, 7. Titik sama. 7 tolak 2, 5. Oleh itu, baki reben yang masih belum digunakan oleh Puan Nursiah ialah 5.75 meter lagi. Okey, sekarang tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Tolakkan RM345.90 daripada 12,350. Ini pun soalan awak kena faham. Mana nombor lagi besar? Nombor yang bagi besar ialah 12,350. Ni lagi besar. So, nombor yang besar ni tolak dengan nombor yang kecil. Jangan ambil nombor ni pula tolak nombor ni. Awak kena tahu mana satu besar, mana satu kecil. So, bila nombor besar tolak nombor kecil, susunlah elok-elok tu. RM tu kena tulis elok-elok. RM 12,350 tolak RM 300. 300 masuk kat rumah ratus. 40 masuk rumah puluh. 5 masuk rumah 5. Dan ada sen, 90 sen di belakang dia. Dan untuk yang tak ada sen tu letaklah kosong-kosong. Macam ni. So bila dah sama titik dia, baru awak boleh tolak macam biasa. Sebab kalau awak tak samakan titik, nanti jawapan salah. Bila jawapan salah, habislah kosong lah markah awak. Awak dapat markah ciput lah. Okay, so awak tolak kan. Kosong tolak kosong, kosong. Kosong tolak 9 tak boleh, ni pun tak boleh. Sini dapat 4, sini dapat 9. Last kali 10. 10 tolak 9, 1. 9 tolak 5, 4. 4 tolak 4, kosong. 3 tolak 3, kosong. 12, 12. So, jawapannya ialah RM12,004.10. Selesai soalan nombor 6. Soalan nombor apa? Soalan nombor 6. Okey, kita teruskan pula pembelajaran kita dengan soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Okey. Siti mengumpulkan 1,540 keping stem dalam masa 2 minggu. Tu 2 minggu Dia memasukkan 560 keping stem dalam album pada minggu pertama dan sebilangan lagi. Tak tahu sebilangan ni sebenarnya adalah anu Sebilangan sejumlah beberapa. Itu semua adalah anu. Tak tahu berapa. Minggu pertama tahu 560. Minggu kedua tak tahu. Bila pucik, cikgu pun tak tahu berapa. Tapi sebenarnya kita boleh bagi tahu. Boleh cari dan boleh tahulah. Okey, soalan nombor 1. Tuliskan ayat matematik melibatkan anu. Jadi mesti ada anu. Anu ni tak kisah. Boleh guna garis, boleh guna petak, boleh guna bintang, boleh guna love, suka hati kau lah. Yang penting betul ada anunya. Kalau tak ada anu, salah lah. Okey, so kat sini ada 2 minggu. Jadi bila dia tak masukkan 560 pada minggu pertama dan 9 lagi pada minggu kedua, maksudnya semua sekali ada 1540. 1,540. Jadi guna operasi tambah sebenarnya stem yang dikumpul oleh Siti tu. Jadi ayat matematik dia ialah
560 pada minggu pertama tambahkan dengan anu. Anu cikgu guna petak. Tak kisahlah petak boleh apa benda pun boleh ikut awak lah. 560 tambah dengan anu. Bila tambah dua-dua ni minggu pertama, minggu kedua, jawapan dia mesti dapat 1540 keping stem. So inilah ayat matematik dia. Okay, so ini tambah. Kita guna operasi tambah lah kan untuk ayat matematik lah. Tapi bila nak cari jawapan sebenarnya kena guna operasi apa? Kita akan guna operasi tolak. Tahu pun sebab nak cari anu ni. Kita pernah belajar dulu. Okey, so 560 tambah anu sama dengan 1540. Ni minggu pertama, ni minggu kedua. Ialah pecah cikgu pun tak tahu. Tapi bila dua-dua ni tambah dapat banyak ni. Tu cerita dia. Okey, soalan nombor 1 dah selesai. Okay, kita jawab soalan nombor 2 pula. Kirakan bilangan keping stem yang dimasukkan oleh Siti pada minggu kedua. Ni minggu kedua ni tak tahu tapi boleh tahu. Kita akan guna operasi tolak. Ambil 1540 keping stem, tolak daripada minggu pertama 560. Okey, kosong tolak kosong kosong. Ni tak boleh pinjam 14. Okey, sini 14 tolak 6 8. 4 tolak 5 tak boleh. Sini 14. 14 tolak 5 jadi 9. Jadi berapa keping stem? 900 keping stem pada minggu yang kedua. Selesailah soalan nombor 7 ni. Susah ke senang? Senang saja, betul tak? Guna operasi tolak je. Okey, soalan seterusnya, soalan 8. Darabkan 8 dengan 45,320. Okey, yang ini buat bentuk lazim dia. 45,320 darab 8. Okey, kalau tak hafal sifir 8, buat sifir 8. Cikgu pernah ajar buat petak sifir. Petak sifir 9 tu. Okey, buat 1, 2, 3. Ada 9 petak kan? Cikgu ajar tu kan? Okey, sifir 8 ialah sifir ganjil. Sifir genap. Bila sifir genap start dengan apa? Nombor genap lah kan dalam ni kan? 2, 4, 6, 8, kosong kat tengah-tengah. 2, 4, 6, 8. Okey, cikgu kata nombor 8 mesti start kat tengah di sini, tepi ni. Tak boleh kat tepi, tengah-tengah tak boleh. Jadi naik atas ke? Okey, kalau naik atas jadi gini. Gini maksudnya lawan jam tak boleh. Betul tak? So kena ke sini kan? Betul ke? Sini ke? Di sini ikut jam ke lawan jam? Mesti ikut jam. Kalau ikut jam maksudnya ke sini. So maksudnya gerak ke sini lah. Macam ni kan? Gitu. So sini 8, sini 16, sini 24. Dah habis sini gerak sini pula lah. 24, 32, sini 40, sini 48, sini 56, sini 64, yang ni 72. Selesai sifir 8. Sekejap je boleh buat lah. Okey, sekarang ni kosong darab 8, kosong lah. 2 darab 8, 1, 2, 8, 16, 16 sini, 1 naik atas. 3 darab 8, 24, tambah 1, 25. 5 darab 8, tak tahu ambil ni. 1, 2, 3, 4, 5. 40 cikgu. Tambah 2, 42. Naik atas. 4 darab 8, tak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64. 64 tambah 4 jadi 68. Selesai kat situ. Habis. 682,560. Selesai lah. Dah siap lah mu. Okey. Okey, kita sambung dengan soalan 9 pula. Soalan 9. Okey, tukarkan 6/25 kepada peratus. Soalan nombor 9 6/25 kepada peratus. Cikgu cakap kita ada dua cara. Sama ada darab 1% ataupun kita samakan 25 ni kepada 100. Okey, cikgu rasa cikgu nak samakan lagi senang. 25 ni darab berapa dapat 100? 25 darab 4 lah, sebab 25 darab 4 dapat 100. So kita dapatlah bawah dia 100. Bila bawah ni darab dengan 100, atas pun kena darab dengan, minta maaf, 25 ni darab dengan 4 dapat 100. Jadi 6 pun kena darab 4, sediakan ikut bawah ni. 6 darab 4, 24. So dapat 24/100. Kalau dah dapat 24/100, baru senang kita nak tukar jadi peratus. Salin je lah 24%. Selesai soalan ni. Salin bulat-bulat je. Kenapa? Sebab bawah ni dah 100. Bila bawah ni 100, boleh salin bulat-bulat. Selagi tak jadi 100 macam ni, ni baru 25 kan? Tak boleh 6%. Salah lah. Mungkin kena tukar dulu jadi 100 dulu. Jadi darab dengan 4.
So darab 4, dapatlah 100. Jadi atas dah pun darab 4, dapat 24. Jadi 24%. Selesai soalan nombor 9. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Okey, berapakah peratus bagi kawasan yang berlorik pada rajah ini? Ni yang selalu murid salah ni. Dia kira bintang tu je. 1, 2, 3, 4. Salah lah, mu tulis 4%. Memang senang hidupmu itu. Bukan macam tu. Bukan macam tu kiranya. Mu kena kira warna hitam tu. Tulis dulu hitam tu ada berapa? 4. Bawah berapa? Bawah tu ialah semua. 1, 2, 3, 4, 5 sekali putih ni. Jadi 4/5. Ada lagi masalah awak ni suka kira putih ni. Ini pun masalah juga ni. Putih tak ada cerita dalam cerita ni. Tak ada. Kita nak warna hitam semua. Hitam semua. Itu je. Jadi kira hitam, kira semua. Hitam ada 4. Semua ada 5. So 4/5. Okey, 5 ni macam mana nak jadi 100? Mu boleh buat darab 1% ataupun mu darab ni dengan 20. Sebab 5 darab 20, 100. So, bila bawah darab 20, atas pun darab 20. Dia mesti ikut. Macam soalan nombor 9 ni. Okey, so 5 darab 20, confirm lah 100. Mak mu nak jadikan dia 100. Okey, so 4 darab 20. 4 ni darab 20 sama dengan 80. So, dah dapat dah 80/100. Peratus tu adalah pecahan per 100. Senanglah, salin je lah bulat-bulat. 80 letak simbol peratus. Selesai soalan nombor 10 ni. Kan susah kan? Senang je. Yang penting kena tahu. Okey, kalau tak nak guna ni boleh juga guna darab 100%. Ni cara 1. Ni cara 2 pula. Cara 2 darab 1%. Tapi kerja payah sikit lah. 100 darab 4, 400. 400 bagi 5. Mu nak kena bahagi pula. Buat 400 bahagi 5. Boleh, tak ada masalah. 5 darab 8. 40. Habis. 0, 0. So, sama tak jawapan dia? Sama. Dua-dua boleh. Mu boleh guna kaedah atas, mu boleh guna kaedah bawah. Mana yang mu suka lah. Mu nak darab 1% boleh. Nak samakan dengan 100 pun boleh. Yang penting, kalau tapi darab 100, yang nak dapat 1 ni, tengok nombor jugalah. Ada nombor tak boleh, ada yang boleh. Macam 5 boleh. Nombor 25 boleh. Ada yang tak boleh. 15 tak boleh. 23 tak boleh. Jadi mu kena guna kaedah 2 juga. Tapi tak kisahlah mana-mana yang awak suka lah. Awak boleh pakai yang ni boleh atau pakai ini. Untuk soalan darjah 4 tu memang selalunya dia akan bagi yang mudah lah. Tapi mu kena tahulah dua-dua cara ni. Cikgu dah ajar dah. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan sebelah. Tukarkan 48% kepada pecahan termudah. Okey, so 48%. Mu tukar dulu kepada pecahan dia. Jadi 48/100. Ni kena tahu dulu. Kalau ni tak tahu, mu tak nak buat. Okey, so sekarang ni 48 bahagi dengan 100. Mu bahagi dengan sifar 2 dulu. Sebab bila bagi 2 senang. 48 bagi 2, jawapan dia 24. 24 lah. Tu, 24. Lepas tu 100 bagi 2, 50 lah. RM100 bagi 2 orang, RM50 seorang. Okey, so 24 ni dengan 50 boleh bahagi lagi. Bagi dengan berapa? Bagi dengan berapa boleh? Bagi dengan 2 boleh lagi. Sebab 24 ni ada nasib 2. 24 bagi 2, 12. 25 bagi 2, 25. Habis. Inilah jawapan akhir dia. Mana boleh nak bagi 2 dah. Bagi 5 tak boleh. Mana ada dalam sifar 5 nombor 12. Sifar 5 nak bagi 2 tak boleh. Tak ada dalam sifar 2. Jadi ini jawapan akhir dia. Okey, 12/25. Bentuk termudah. Pecahan termudah tu maksudnya yang paling kecil lah. Dia punya nombor tu kecil lah. Bukan nombor besar-besar macam ni lah. Itu maksud dia. Okey. Sekarang. Habis dah soalan nombor 11. Kejap je soalan nombor 11 dah habis dah. Okey. So kata kunci yang pertama dah selesai. Mu dah dapat kata kunci yang kedua pula. Kata kunci yang kedua ialah Malaysia prihatin. So mu dah dapat soalan 11 dah. Dah jawab soalan sampai 11 dah. Bagus tak ni? Buat ulang kaji lah kan. Buat ulang kaji pun cepat pandai. Kalau tak buat ulang kaji, duduk lopong kat rumah tu tak dapat apa. Tengok video cikgu ni kurang-kurangnya dapat juga faedahnya. Betul tak? Okay, so kata kunci yang kedua ialah Malaysia prihatin. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan ke-12. Cikgu ada 17 soalan je untuk korang ni. Okay, tak banyak. Banyak juga ni. Lebih, sorry. Ada lagi soalan. Okey, soalan nombor 12. Fatu membeli komputer riba berharga 3,560 dan sebuah pencetak berharga 459. Kirakan beza harga bagi kedua-dua barangan ini. So, beza bermaksud tolak. So, ambillah operasi tolak.
RM 3,560 kita tolakkan dengan RM 459. Beza tu maksudnya tolak. Okey, kita tolaklah. Pinjam 10, sini 1. 5 tolak 5 kosong, sini 1, sini 3. Oleh itu bezanya adalah RM 3,101 ringgit. Beza maksudnya tolak. Beza maksudnya tolak. Ingat dalam kepalamu. Okey, soalan seterusnya 13. Harga satu televisyen ialah 2,890. Kirakan harga bagi 5 buah televisyen yang sama. Maksudnya nak suruh cari 5. Satu TV 2,890. Jadi kalau nak cari 5 TV yang sama, mungkin kena guna operasi apa? Kita akan guna operasi darab. Sebab bila kita nak cari banyak, kita kena guna operasi darab lah. Mana boleh guna operasi tolak pula atau bahagi. Guna operasi darab sebab nak cari banyak kan. Sorry cikgu nak tengah cas bateri ni. Bateri dah low. Okey. Lagi kan mati tengah jalan. Kejap lah. Kejap je. 1 minit je. Okey, kita akan guna operasi darab. Okey, cas jap. Masuk tak ni? Masuk go. Okey. Guna operasi darab. So, kita selesaikan buat dalam bentuk lazim. RM 2,890 darab dengan 5 sebab kita beli 5. Okey, 0 darab 5, 0. 9 darab 5, 45. 8 darab 5, 40. 44. 2 darab 5, 10. Tambah 4, 14. So, jumlah yang perlu dibayar ialah 14,450 bagi 5 televisyen yang sama. Okey, soalan nombor seterusnya 14. Encik Aidit membeli 25 naskah buku rujukan matematik. Setiap buku rujukan berharga RM23.50. Jika dia membayar dengan RM1,000, kirakan baki wang. So, kita kena buat dua kerja ni. Kenapa? Kita kena cari dulu harga 25 buku berapa. Satu buku RM23.50. So, kita akan guna operasi darab. Okey, kita buat operasi darab lah. RM RM23.50. Mu jangan malas tulis RM. Tak ada RM salah. Okey. Lepas tu 25 tu kat hujung sekali. Titik ni jangan lupa. Okey, 0 darab 5 0, 5 darab 5 25, 3 darab 5 15, 16 17, 1 naik atas. 2 darab 5 10 tambah 1 11. Okey, jangan tulis RM, jangan tak titik lagi. Darab 2 pula, potong atas ni, kan salah ambil. 0 darab 2 0, 5 darab 2 10, 1 naik atas. 3 darab 2 6 tambah 1 7. 2 darab 2 4. Habis. Baru tambahkan. 0 5 7 8 5 RM. Lepas tu baru letak titik. Sini ada 2 1 2, sini pun 1 2. So titik kat sini. So RM587.50. Itu jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Aidit sebab beli 25 buku. Tapi dia bayar dengan RM 1,000, suruh cari baki. Guna operasi apa? Tolak lah bila sebut baki. RM 1,000 tolak dengan RM RM587.50. Mu letaklah kosong-kosong kat belakang 1,000 tu. Okey. Kosong-kosong letak. Okey? Letak. Baru pandai. Gitu. Okey. 0 tolak 0, 0. 0 tolak 5 tak boleh. Pinjam. 0. 9, 9, 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 8, 1. 9 tolak 5, 4. Habis. So, baki duit wang Encik Aidit ni berapa? RM412.50. Itulah baki duit dia sebab dia bayar duit dengan 1,000. Okey, soalan seterusnya. Soalan 15.
Okey, untuk soalan 15 ni sebenarnya dia suruh cari peratus kehadiran. Berapa murid yang hadir. Macam cikgu cakap tadi, nak cari peratus ada dua cara. Darab 1% ataupun kita samakan bawah tu penyebut dia kepada 100. Okey. So kita kena tukar dulu kepada pecahan dulu, cari pecahan dia dulu. Okey, tapi sebelum nak cari pecahan, kita kena cari jumlah murid yang hadir dulu. Okey, jumlah hadir. Bila sebut kehadiran mesti kira yang hadir lah. Okey, jumlah hadir ada berapa orang? 17 tambah 25. Berapa orang? Buatlah bentuk lazim kalau tak reti. Macam tu. So 5 tambah ni dapat 2. 1 naik atas. So 42. Jadi yang murid yang hadir ada 42 orang. Okey. Lepas tu kira pula jumlah murid. Jumlah murid ni maksudnya murid hadir ke murid tak hadir ke kena tambah. So 3 ni tambah 5 dapat 8 orang. Maksudnya semua sekali murid tak hadir 8 orang. Jadi 42 tambah dengan 8 sama dengan 50 orang. Maksudnya satu kelas tu berapa orang sebenarnya? 50 orang. Semua sekali 50 orang. Tapi yang datang 42 orang je. Tu cerita dia. Maksudnya dekat sini kena cari peratus. So kita tulislah bawah atas ni apa yang kita nak, 42. Semua sekali 50. Baru kita nampak 42 per 50. 50 datang daripada semua murid. Hadir ke tak hadir ke kira semua. 42 kira yang hadir je. Macam nak kira hadir tambahlah. Lelaki tambah perempuan dapat 42. So sekarang ni guna kaedah yang cikgu ajar tu, darab dengan 2 je lah. Sebab kita nak samakan bawah tu kepada 100. 50 darab 2 kan 100. So dapatlah 100. Atas pun darab 2, dia akan ikut. 42 darab 2 ialah 84. So dapat 84 per 100. 84 per 100 ni ialah 84%. Salin je bulat-bulat. Sebab apa? Sebab bawah dah jadi 100. Bila bawah dah jadi 100, barulah boleh kita salin bulat-bulat yang atas tu. Selesai dah soalan tu. Okey, soalan 16. Tambahkan 3 2 per 5 dengan 2 9 per 10. Okey. Yang ni kita salin dulu soalan dia. 3 2 per 5 tambah. Sebut pun tambah lah. 2 9 per 10. Okey. Untuk soalan ni kita kena samakan dulu 5 dengan 10. 5 dengan 10 tak sama, tapi boleh jadi sama. Macam mana? Ni 5 ni jadikan dia jadi 10. Macam mana? Guna operasi darab. Darab berapa? 5 darab 1 5 masih tak sama. 5 darab 2 10. Kan dah sama. So automatik yang ini pun darab dengan 2. Ini pun darab dengan 2. Baru dapat 10. Salin balik cantik-cantik, comel-comel. 2 darab 2 4. 5 darab 2 confirm 10. Bakmu nak jadi dia 10. Tambah 2 9 per 10. Cuba tengok ni. Tadi tak sama, sekarang dah sama. Bila dah sama, baru boleh tambah. Sebab bila penyebut dah sama, baru boleh tambah, baru boleh tolak. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, 4 tambah 9. Jawapan dia 13 per 10. Jangan 10 tambah 10, 20 pula. Salah. 10 bawah masih 10 lagi. Jangan buat 10, oh ni 20. Salah cikgu. Salah tu. 10 bawah ni pun 10. Dia takkan berubah. Yang berubah masa nak darab tu je. Lain semua akan sama. Sekarang ni 13 per 10 ni tak boleh biar macam tu. Sebab dia pecahan tak wajar. Jadi awak kena jadikan dia pecahan nombor bercampur. Gunalah bentuk beruk. Cikgu dah ajar dah. Guna bentuk beruk. 10 darab 1 10. Baki 3. Gitu. So punggung beruk. So kat sini akan jadi 1 3 per 10. Ini baru selesaikan ini. So 5 ni takkan nak buang dalam tong sampah. Kena tambahkan. 5 tambah 1 berapa? Dapat 6. So 6 lah. 6 3 per 10. Selesailah soalan nombor 16. Okey. 1 ni tambah dengan 5 ni. Sebab 13 per 10 kita dah tukar jadi macam ni. Sekarang 1 ni kena tambah dengan 5 ni. Jangan tinggal dia. Okey. Selesai soalan nombor 16. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 17 pula. Cari beza. Beza bermaksud tolak. So tolak lah. Ya, of course lah besar ni 8 ni. Jadi 8 ni tolak lah. Salin dulu soalan dia. 8 7 per 10 tolak 3 1 per 2. Macam cikgu cakap tadi, bawah mesti sama dulu. Yang ni 10, yang ni 2 tak sama. Bila tak sama, awak kena guna operasi darab. 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. Tahu pun. Okey, 2 darab 5 10. 1 darab 5. Selesaikan.
Salin cantik-cantik, comel-comel dulu. 5, 8, 7, 10 ni sama, tak berubah. 3 ni pun sama. Yang ni 1 darab 5 ni berubah. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Tengok. Tadi tak sama, sekarang dah jadi sama. 10 ni pun dah jadi 10. Bila dah sama, baru boleh tolak macam biasa. 8 tolak 3. Jawapan dia berapa? 8 tolak 3. Jawapan dia 5. Okey, 7 atas ni tolak 5 atas ni, dapat 2. 10, 10, 10. Bukan kosong. Mana boleh jadi kosong? 10, 10 akan jadi 10 juga. Dia tidak akan berubah. So, sekarang ni 2 dengan 10 ada dalam sifir 2. So, bahagi dengan 2. Ini pun bahagi dengan 2. So, awak akan dapat 5. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. So, jawapan dia adalah 5, 1/5. Selesai dah soalan nombor 17. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Panjang sikit video cikgu ni, dah 35 minit dah. Tak apa, belajar lama sikit. Okey, kat rumah kita boleh belajar sama-sama dengan mak dengan ayah kan. Okey, sekarang soalan nombor 18. Kirakan 3/5 daripada ni operasi darab. Okey, untuk soalan ni kita kena darab 3 dulu. Ambil nombor ni darab atas. Dapat jawapan, bahagi pula. Okey, so sebenarnya 450 ni darab dengan 3 dulu. Lepas dapat jawapan baru bahagi dengan 5. Ni ayat matematik dia. Kalau soalan macam ni daripada ni mesti darab. Darab 3 dulu bahagi 5. Ada keluar soalan dalam peksa. Kalau tak boleh jawab ni, habislah awak, rugilah markah awak. Okey, so 450 darab 3. Buat dulu. 450 darab dengan 3 dulu. Buat bentuk lazim. 0 darab 3, 0. 5 darab 3, 15. 4 darab 3, 12. Tambah 1, 13. So, 1350. 1350 ni baru bahagi dengan 5. Guna sifir 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Bakinya habis. Tolak 3. Jadi, bakinya 3. Turunkan 5. Okey, 5 darab 7, 35. Habis. 0 ni habislah. So, 0. So, jawapan dia berapa? 270. Okey, ingat pesan cikgu. Yang ini 450 ni daripada bermaksud darab. Darab dulu dengan yang atas ni, dapat jawapan nanti baru bahagi dengan yang bawah. Ni contoh soalan je, nanti ada lagi soalan lain cikgu bagi. Okey, soalan 19. Jisim bagi seekor ayam ialah 3.2 kilogram. Satu ayam lah. Jisim bagi seekor kambing ialah 45 kilogram lebih berat. Lebih berat operasi apa? Lebih berat operasi tambah daripada seekor ayam. Maksudnya berat kambing tu, berat dia 45 kg lagi berat daripada ayam. Mestilah ayam baru 3 kilogram lebih. Kambing takkan sikit pun. Jadi kambing tu mesti lagi berat. Berat mesti lagi tambah. So guna operasi tambah lah. 45 kg maksud 45.0 tambah 3/2. Macam tu. Titik mesti sama. 45 ni titik dia tak ada. Ada sebenarnya dekat belakang. Awak nak kena letaklah titik dia dekat belakang. Lepas tu letak kosong yang baru. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 3, 8. Sini dapat 4. So 48.2 kilogram. Ni berat siapa? Berat siapa ni? Berat kambing. Ni sebenarnya adalah berat kambing. Okey, soalan cakap apa? Kirakan jisim bagi kedua-dua ekor haiwan. Bila sebut kedua-dua, kena guna operasi apa? Operasi tambah. So, ambillah 48.2 kilogram. Itu berat kambing. Tambah dengan berat ayam. Ayam berapa? Ayam 3.2. Tambah 3.2 kilogram. Okey, awak tambahkan. Unit mesti ada. Tak ada unit nanti salah. 2 tambah 2, 4. 8 tambah 3, 11. 1 naik atas. 4 tambah 1, 5. Jadi jumlah bagi kedua-dua haiwan tu jisimnya ialah 51.4 kilogram. Itulah jawapan dia. Okey, soalan seterusnya 20. Puan Kamarina menuangkan 15.75 liter air. Apa liter ada 2 kali ni? Liter air ke dalam 5 buah jug secara sama banyak. Kirakan isi padu dalam liter bagi setiap jug. Maksudnya suruh cari guna operasi apa ni? Operasi bahagi. Maksudnya suruh cari satu. Satu jug berapa? Setiap di belakang operasi bahagi. Setiap di tengah-tengah operasi darab. Suruh cari satu jug berapa? Satu jug berapa bahagilah.
So ambillah 15.75 liter bahagi 5. 5 darab 3, 15. Habis. Selesai kat situ. Turunkan 7. Titik mesti ada. 5 darab 1, 5. Baki 2. Turunkan 5. 5 darab 5, 25. Habis. Selesai. So jawapan dia 3.15 liter bagi 1 jug. Okey, 1 jug tu 3.15 liter. Okey, 1 jug Okey, soalan seterusnya, soalan 21. Sikit lagi nak habis dah. 4 3/10 tambah 1 1/5. Salin dulu soalan tu. 4 3/10 tambah 1 1/5. 5 dengan 10 tak sama. Samakan. Guna operasi darab. Selesaikan. So dapat 4 3/10 tambah 1. 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Okey, baru dah sama. Dah sama bolehlah tambah. 4 tambah 1, 5. 3 tambah 2, 5. 10, 10, 10. Bukan 10 tambah 10, 20. Salah tu. 10, 10. Bawah pun 10. 5 dengan 10 tak boleh dibiarkan. Sebab boleh bahagi dengan 5. Sebab ada dalam sifir 5. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. 5 tu tak sama 5. Oleh itu jawapan dia 5 1/2. Okey. Selesaikan dengan cara macam mana ni? Kena darab dengan 2. Sebab bila darab dengan 2 dia akan jadi 10. Baru boleh sama. Bila dah sama baru boleh buat kerja. Okey, soalan nombor 22. Cerakinkan 23,098 kepada cerakinan nilai tempat. Cerakinkan tu guna tambah tu. So, jawapan dia 20,000 tambah. Yang ni 3 tu 3,000. 3,000 tambah 100 tak ada. Tak payah tulis. 9 tu 10. Tulis 90. Tambah apa lagi? 8. 8 tu apa? 8 tu sah. Selesai. 20,000 tambah 3,000 tambah 90 tambah 8 sah. Itulah dia punya nilai cerakinan dia. Okey, cerakinan ni maksudnya pecah. Okey, pisahkan. Okey, soalan nombor 23. Lukiskan sebuah abakus bagi menunjukkan nombor 32,561. Kemudian bundarkan nombor tersebut kepada ribu terdekat. Okey, cikgu bundarkan dulu. 32,561 suruh bundar kepada ribu. Ribu maksudnya nombor ni. Okey, so bermaksud nombor 2 lah ribu tu. Jadi tunjuk kawan sebelah nombor 5. 5 adalah nombor kaya tambah 1. Oleh itu jawapan dia 3. Belakang semua jadi kosong lah. 0, 0, 0. So 3 tetap 3. 2 tambah 1, 3. Belakang semua jadi kosong. So jawapan dia 33,000. Tapi soalan ni dia kata bundarkan. Dah selesai dah. Buat abakus bagi tunjuk 32561. Okey, abakus dia bentuk dia macam ni. Dia bentuk petak gini. Okey, kemudian dia ada garis tengah. Okey, kemudian sebab ni ada puluh ribu, jadi ada 5 batang lah. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Ni bentuk abakus. Okey, sekarang ni kita buat sah dulu. Ni nombor apa? 1 kan? So bila 1 bermaksud ini dia tak turun. Dia ada kat atas. 1 single. Yang ni naik atas 1. 1. So lagi 3 kat bawah. 1, 2, 3 kat bawah. Macam tu. 1 je. 6. Bila 6 bermaksud ini turun jadi 5. Yang ni pun turun jadi 1. Maksudnya 5 tambah 1, 6. So bawah dia ada lagi 3. 1, 2, 3. Ni maksudnya 6. Okay, ni 1, ni 6. Okay, sekarang suruh buat 5. 5 bermaksud 1 ni je turun. 1. Yang lagi 4 ni kat bawah. 1, 2, 3, 4. Dia tak naik atas pun. Ni 5. Okay, sekarang suruh buat apa lagi? 2. 2 bermaksud ini tak turun. Dia ada kat atas. Ni je naik 2. 1, 2. Lagi 2 kat bawah. Dia ada 4 tau. Bawah ni ada. Ni semua ni ada 1. Yang bawah ni ada 4. Tapi okay, yang ni maksudnya 5. So bila dia turun dia jadi 5. Tapi sebab bila naik atas dia jadi kosong. Maksudnya ini 2 je lah. 2. Okay, sekarang ni 3 pula. 3 maksudnya 1, 2, 3. So yang atas 5 ni dia takkan turun. Dia jadi atas je. So tinggal 1 lagi kat bawah.
Inilah ya. 3, 2, 5, 6, 1. Ni abakus. Okey. Abakus ni dia susah sikit lah. Okay, nanti cikgu akan buat lagi kejap lagi. Okey, soalan yang terakhir. Nombor 24. Sebuah balang ada 30 biji guli. Arif telah membeli 125 balang guli itu. 2/5 daripada guli itu ialah warna putih dan selebihnya warna merah. Kirakan bilangan guli warna merah. Okey, so dia kata Arif ada balang tu 30. Arif beli 125. Jadi kena guna operasi apa? Darab. 125 darab 30. 30 kosong cikgu letak belakang. Simpan. Kosong kat sini. Okey, 5 darab 3, 15. 1 naik atas. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. 1 darab 3, 3. Semua sekali ada berapa guli? Semua sekali ada 3,750 biji guli. Okey, sekarang ni 2/5 daripada tadi macam soalan yang atas tu, daripada operasi darab. Jadi darab lah. 2/5 daripada, ambil nombor ni, nombor yang kita dah darab ni, 3750. So kita darab dengan 2 dulu. Okey, kita buat kat bawah ni lah 3750 darab 2. 0 darab 2, 0 ni 10 habis. Okey. 7 darab 2, 14, 15, 1 habis, 3 darab 2, 6, 7. 7,500 bagi 5. Bagi sebab dia kata ni, darab dulu, 4 jawapan bahagi. Bagi 5. 1, 5. Habis 2. Turun 5. 5 darab 5. 25. Okey, 25. Habis. 0. Kosong jugalah habis. Maksudnya tinggal berapa? 1,500 biji guli putih. Guli apa? Putih. Sebab 2/5 ni ialah warna putih. Pak ni dia cakap ni. 2/5 ialah berwarna putih. Jadi kita dah kira dah 2/5 kan. So dapat 1,500 putih. Soalan kata cari warna merah. Merah berapa? Jadi guna operasi apa? Tolak lah. 3,750 tolak warna putih, dapatlah warna merah. Tolak kan. 0, 0, 5 tolak 0, 5, 7 tolak 5, 2, 3 tolak 1, 2. Jadi berapa biji guli merah? 2,250 biji guli warna merah. Selesai dah soalan tu. Okey, tadi cikgu kata cikgu nak ajar macam abakus sikit kan. Mungkin awak agak lupa sikit abakus. Okey, abakus dia punya batang dia bentuk macam ni lah, lebih kurang Cikgu akan buat macam tanda T ni lah. Okey, dia ada biji bola atas ni. Okey, kalau macam ni, 1. Atas ni ada 1, bawah ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Ni palang dia ni kira palang dia. Okey, palang dia. Okey, ni bermaksud kosong. Ni kosong. Kenapa kosong? Sebab tak ada langsung kena kat tengah ni. Okey, sekarang cikgu nak buat 1 pula. Okey, bila sebut 1, yang atas ni masih kat atas lah, dia tak turun. Tapi 1 biji akan naik atas. Macam tu. Ini bermaksud 1. So yang lagi 3 biji ni kat bawah lah, dia tak turun, dia tak naik. Sebab dia stay kat bawah. Ini nama dia 1. Okey, 1. Okey, sekarang nak buat 2 lah. Nak buat 2 pun sama. 1 biji ni memang kat atas, tapi naik 2 lah. 1, bawah ni naik 2. Jadi yang baki lagi 2 tu masih lagi kat bawah. 1, 2. So ni nombor 2. Okey, sini nombor apa? Nombor 2. Okey, sekarang nak buat nombor 3. Sama je macam tadi. 1 ni masih kat atas. 1, 2, 3. So baki lagi 1 je kat bawah. Okey, so ni nombor 3. Okey, nombor 4 semua naik atas. 1, 2, 3, 4. Tak ada 1 pun kat bawah. Dah habis dah. Semua dah naik atas. Ni nombor 4. Okey, ni nombor 1. Nombor 1. 4 ni nombor 2. Ni nombor 3. Yang ni nombor 4. Selesai. Okey, sekarang nombor 5. 5 ni lain sikit. Okey, nombor 5. Semua yang 4 tu ada kat bawah. 1 ni je buat turun naik atas. Yang atas ni je buat turun ke bawah. Sorry, naik ke atas pula. Ni nombor 5. Nombor apa ni? Nombor 5. Okey, ni nombor 5. Ni tadi kat atas kan. Sekarang dah turun bawah. Ni panggil 5.
Okey, sekarang nak buat nombor 6. Okey, nak buat nombor 6. Okey, ni 5 ni memang turun kat bawah. 1 naik atas. Sebab 5 tambah 1 apa? Dapat 6. So, yang lagi 3 biji ni kat bawah. Sebab dia bawah mesti ada 4. So, ni lah nombor 6. Okey, 5 tambah 1, 6. Okey, nombor 7 macam mana? Okey, nombor 7, 1 turun. Dapat 5. Sini kena apa? 2 lah. Sebab 5 tambah 2, 7 kan. So, ni lah nombor 7. So, yang lagi 2 ni kat bawah. Nombor 7. Okey. Okey, sekarang nak buat nombor 8 pula. 1 kat sini, 5, 6, 7, 8. Lagi sebiji kat bawah. So, ni nombor 8. Nampak ni, 5, 6, 7, 8. Okey, nombor 9. Nombor 9 semua naik atas. 1, 2, 3, 4. Semua naik atas. Tak ada satu pun yang kat bawah. Ni nombor 9. So, ini adalah abakus. Awak dah pernah belajar dah. Masa darjah 1, darjah 2 dah belajar dah sebenarnya. Tapi mungkin awak dah lupa. Cikgu harap awak boleh buat ulang kaji sikit lah tentang abakus ni Okey, cikgu dah habis dah pembelajaran kita untuk kali ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada awak sebab awak berjaya orang panggil apa? Selesai cikgu punya video ni sampai 51 minit dah sekarang. So, cikgu harap awak dapat tengok dia punya kata kunci yang terakhir sebelum cikgu habiskan kelas kita pada ni, iaitu saya suka matematik. Maksudnya kalau awak dapat tengok kata kunci ketiga ni, maksudnya awak dah selesai lah tengok video cikgu sampai habis. Okey, cikgu tahu video cikgu ni agak panjang. Awak boleh tengok video cikgu ni secara pelan-pelan. Awak boleh tengok setengah jam dulu ke, 10 minit dulu ke. Nanti dah penat boleh tengok video tu kemudian Okey, latihan ni cikgu akan beri dalam bentuk PDF. Awak boleh print kalau awak rasa awak ada printer. Kalau tak ada printer, awak boleh guna buku matematik. Awak buat sama-sama dengan cikgu dalam buku matematik. Ataupun kalau tak nak guna buku matematik, guna kertas kajang pun boleh. Okey, kalau bermaksud kalau awak buat latihan ni, adalah dia punya hadiah dia kan. Cikgu akan bagi hadiah sikit, InsyaAllah. Okey, so cikgu harapkan awak dapat membuatkan belajar bersama-sama dengan ibu bapa awak di rumah. Buat ulang kaji sebab minggu depan dah start periksa. Mungkin cikgu akan start mungkin hari tengoklah hari Khamis ke ataupun hari hari Khamis atau hari Jumaat ke. Cikgu nak bagi masa sikit pada awak untuk buat ulang kaji hari Selasa tu. Baik, Selasa tu kita ada math, mungkin cikgu tak buat lagi kelas waktu tu. Cikgu akan buat kemudian. Bagi 1 hari untuk awak buat ulang kaji. Lepas tu baru kita akan start dengan peperiksaan. Okay, so cikgu harapkan awak boleh buat yang terbaik. Siapa yang dapat A tu ada hadiah lah. Okay, yang gagal pun ada hadiah juga. Hadiah dia tu special sikit. Okay, so tu saja untuk hari ni. Cikgu ucapkan terima kasih. Habis saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kat kelas Okay, bye semua.